Bab ma jaa la tukrihu mardakum ala at-ta'ami wasyarab. Bab ma jaa la tukrihu mardakum ala at-ta'am wasyarab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Baik, bab apa kita nak baca pada malam ni, iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan jangan mengerasi sekalian kamu ke atas orang-orang sakit itu makan dan minum. Bahasa mudah faham. Orang sakit, orang tak sihat, jangan kita paksa dia makan. Jangan. Orang sakit dan orang tak sihat ini selera tu kurang biasa. Kita nak dia tibai nasi sepinggan macam selalu, nak bagi dia sihat, takkan sihat. Kerana apa? Kerana Nabi SAW, Nabi bagi panduan. Bila kita jaga orang sakit, nombor satu, kesihatan dia yang terjejah itu menyebabkan selera makan dia kurang. Yang kedua, oleh kerana selera makan dia kurang, jangan kita sebagai anak, atau kita sebagai abang, atau kita sebagai ayah, atau kita sebagai isteri nak paksa suami kita, nak paksa anak kita, nak paksa mak kita makan apa yang kita masak. Sampai kita akan jumpa lagi ulama kata apa, kalau dia tak mau makan, tak apa, kecuali lah tak makan tu mudarat. Ada penyakit yang dia tak perlu makan. Ada? Tu tahu orang koma tu peduk tu suap nasi kat dia. Koma sampai dekat setahun tak mati. Kita akan jumpa lagi Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi makan dan bagi minum kepada orang sakit. Nah, orang sakit ni dia tak makan banyak hari, dia tak mudarat kat dia, cuma dia sakit. Tapi kita hak sihat tak makan nasi sampai bacaan gula jatuh, darah pun jatuh, semua jadi jatuh habis. Tapi kalau sakit, dia boleh tak makan nasi sampai ke malam, aku tak ada selera. Roti pak sakit, ya cicah sekepin. Tu hak makan tadi, daripada pagi sampai kelak. Pasal apa? Pasal dia sakit. Nah, baik muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kata Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullah, ketahuilah kiranya ya saudaraku, setengah daripada perangai orang yang tidak bagus itu ialah mengerasi, yakni menyuruh makan dan minum ke atas orang sakit apabila tidak ada nafsunya. Hidup paksa dia makan tu perangai dia. Mak tak kesian kakak kami, kakak masak susah-susah buat bubuk apa semua, kemarin kata tak mau makan nasi, nak makan bubuk, buat bubuk tak mau makan, duduk boleh tiang kat dia. Dia nak makan apa tuan-tuan, dia jolok masuk, keluar balik. Di antara perangai yang tak elok dalam kita duk jaga orang sakit ni, kata Syekh Idris Al-Marbawi apa dia, iaitu kita paksa dia makan dan kita paksa dia minum seperti selalu dia makan dan minum. Nah, baik. Maka syarak kita menegah daripada memperbuat orang yang sakit yang demikian itu. Syarak tak bagi. Yang kata Islam ni sampai ke situ dia ambil kira. Kerana menyakiti akan dia, kerana kita bagi dia tak selesa dengan kita, kita menyakiti dia. Nah, begitu. Kata Syekh, hairan sungguh bagaimanakah memasukkan barang yang tiada mau dimasukkan ke dalam perut. Dia main paik mulut ni tuan-tuan, tak usah ada umai lah sup gearbox ke, dia tak mau. Kita kata dia gulai tak mau, masak cabai tak mau, ni orang buat sup pun tak mau. Dia tak dari dah, dia pahit. Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi penyakit itu, dan Allah buat main peraturan untuk orang yang duk jaga orang sakit, jangan duk pergi paksa dia duk jolok makan juga. Begitu. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan pula apabila dimasukkan juga dengan bergagah itu membawa kepada tiada mencerna, ni tak mau. Islam dia main dengan formula apa? La darar wa la dirar. Tak mau mudarat dan memudaratkan orang. Tak mau. Kalau doktor kata mak jaga dia sehari dia boleh makan, buat dekat dia cerai-cerai pun cukup, cukup. Kita tak usah duk roplah dia nak ini tak makan nasi lagi,
apa pun, memang dia nak banyak tu je badan dia. Kalau doktor kata sakit dia ni cukup dengan dia minum air, cukup dengan dia jamah sikit makanan, cukup. Pasal apa? Pasal Islam dia main dengan satu formula. Kita tak boleh mudaratkan orang, kita tak boleh bawa mudarat, dan kita tak boleh memudaratkan orang. Begitu. Baik. Maka apabila tiada mencerna makanan itu, makanan tak boleh hadam, dia buh mulut telan terus, buh selera tak ada. Anak suruh makan, makan juga. Makan telan, tak makan tak kecil hati, makan. Kan orang Melayu ni dia jangan kecil hati tu, saya kata apa lah. Dengan mengingat hati ni habis. Kita pun pasal orang tua masak, kita pun makan juga. Makan telan, tak mencerna makanan tu. Dan maka makanan itu nescaya mengotor ia akan perut itu sahaja. Makan ni tujuan dia apa? Beribadah. Kalau masuk tak ada manfaat, maka masuk makanan ke dalam perut itu tidak menjadi kebaikan. Kalau masuk makanan tu membawa mudarat, maka makan itu tak menjadi kebaikan, dia hanya mengotorkan perut saja. Maka dengan sebab itu, kata Syekh, bertambah-tambahlah sakitnya pula. Tuk kuih sakit lagi, tak mau nak baik. Panas, demam panas ni, panas badan. Duk gagah jolok makan pula, perut nak kena kerja, dia panas lagi mai. Yang kata sistem badan kita ni tuan-tuan, sistem badan kita ni dia macam tu. Bila dia sakit, semua nak berhenti kerja, tak mau. Tapi kita duk jolok bagi makan juga, dia main lagu lain. Dalam duk sakit-sakit tu, dia main sembelih, dia main lagu tu, dia main lagu ni. Baik muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka dengan sebab itu bertambah sakit. Bermula dalil yang menunjukkan atas tegah itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukrihu mardakum 'ala at-ta'am fa inna Allaha yut'imuhum wa yasqihim, atau kama qala. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Kata dia, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pesan, jangan mengerasi sekalian kamu akan orang-orang sakit daripada kamu itu atas makan dan minum. Jangan paksa dia, Nabi kata. Kerana bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang memberi makan mereka itu dan memberi minumnya. Ini Nabi sebut. Dengan sakit tu tuan-tuan, dia ada hikmah lain. Tuhan nak bagi berehat sistem pencernaan, semua ni penghadaman, Tuhan nak bagi berehat semua. Hak ada di dalam badan bekakah ni semua nak bagi relax. Dia tak makan sehari pun tak membahayakan dia. Tapi orang sihat tak makan, tak boleh. Kecuali dia berpuasa, dia bersahur, dia ada buka, macam tu. Kalau tak makan langsung sampai 2 hari, sampai 3 hari, orang sihat tak makan langsung, at least dia minum. Dia tak minum dan dia tak makan, mudarat dekat dia. Kerana apa? Kerana badan dia yang sihat memerlukan makanan. Pokok ni duk tunggu je. Masuk protein, aku proses hantar pergi jadi tisu badan apa semua. Masuk karbohidrat, aku proses pergi jadi tenaga apa semua. Ni perut sihat ni. Masuk gula, proses jadi energi apa semua. Masuk ada bangsa nak proses. My time dia sakit, dia tak mau. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebut ni. Oleh kerana dia tu perut dia, sistem badan dia tu tak mau kepada makanan, paksa dia makan. Dia makan, pencernaan dia kacau. Kita pun seronok lah hari ni mau makan semangkuk habis. Alhamdulillah. Tak tahu duit main esok dia main lagi sakit lagi. Dia main lagu nak demam, panas naik balik. Ni kata Islam satu agama yang main dengan formula untuk kita merawat orang sakit. Kita duk baca ni Abwaabut Tibb. Sekali lagi tuan-tuan, kita nak basuh tajuk Habbatus Sauda. Pun satu tajuk juga. Orang kita ni kalau dia kata hak tu makanan sunnah, habis. Hak geng-geng duk jual produk ni tunggu.
Dia pergi ambil 5 jenis makanan sunnah, madu, habatus sauda, delima, pergi ambil kurma, badam ke apa, dia blender, dia buat produk, dia kata jus sunnah, tapi bayar makan. Betul ke macam tu? Kita akan tengok tuan-tuan. Dalam kitab kita ni dia akan sentuh tajuk tu. Bolehkah kita dengan bila Nabi SAW sebut kata alaikum bihadhil habbati sauda, kita nak baca lagi. Nabi kata ambil habatus sauda ni, amalkan dia kerana dia penawar bagi semua penyakit. Oh, kita dengar-dengar lagu tu, habatus sauda ambil 3 sudu sekali makan. Soal lagi petang lagi 3 sudu. Nak buat turun kencing manis, darah tinggi apa semua. Bukan turun tuan-tuan, dia jadi kolej. Ini sunnah ni Nabi kata. Kita nak kena tengok sekali lagi tuan-tuan, macam mana cara dalam bahasa moden hari ni nak berinteraksi dengan hadis. Macam mana cara kita nak faham maksud hadis. Bila Nabi kata semua penyakit, adakah semua penyakit atau penyakit tertentu? Macam mana ulama kupas hadis tu? Macam itulah juga cerita bab jaga orang sakit. Dia tak boleh kira seronok tengok dia sakit pun, tengok demam pun semangkuk habis. Dia ni tak sihat pun nasi 2 pinggan. Tuan-tuan, dalam Islam dia main satu formula cara kita nak rawat orang-orang sakit ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik.